Mei pada tahun 1969 merupakan satu insiden rusuhan kaum yang berlaku. Peristiwa ini telah merenggut nyawa, harta benda dan mempunyai kaitan rapat dengan pilihan raya umum 10 Mei 1969. Pertumpahan darah dan kacau bilau dahsyat yang berlaku ini hampir menghancurkan negara. Peristiwa ini mencatatkan seramai 196 orang kehilangan nyawa, namun terdapat pihak yang menganggarkan jumlah kematian adalah lebih tinggi. Antara punca berlakunya peristiwa 13 Mei ini adalah kerana orang Melayu berasa mereka ketinggalan jauh di belakang dalam bidang ekonomi. Di dalam pilihan raya 1969, isu-isu perkauman yang menyentuh emosi dan sentimen menjadi tema utama sepanjang kempen pilihan raya dijalankan. Perkara ini telah menaikkan semangat kaum-kaum di Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik, terutamanya daripada parti pembangkang, telah membangkitkan soal sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Perkara ini telah menimbulkan perasaan perkauman dan syak masyarakat. 10 Mei 1969 adalah pengumuman keputusan pilihan raya umum telah menyaksikan parti perikatan UMNO, MCA dan MIC telah mengalami kekalahan yang teruk manakala parti gerakan, DAP dan PPP menang 25 kursi dalam Dewan Rakyat. Bagi meraihkan kemenangan tersebut, mereka telah melakukan perarakan kemenangan di jalan raya sekitar Kuala Lumpur. Semasa melakukan perarakan tersebut, penyokong-penyokong parti gerakan dan DAP telah mengutuk dan menghina orang Melayu. Dr. Tan Chee Kun dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu, Selangor. Beliau telah meminta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan parti tersebut di Selangor. Perarakan tersebut menyebabkan kesesakan jalan raya di sekitar Kuala Lumpur. Perarakan hingga ke Jalan Campbell dan Jalan Tel dan menuju ke Kampung Baru, iaitu kawasan orang Melayu. Akibat daripada perarakan itu, orang Melayu berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Di Kampung Baru juga terletaknya rumah Menteri Besar Selangor ketika itu, iaitu Datuk Harun Idris. Dikatakan kaum Cina yang menang telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan sambil melaungkan slogan. Ada yang berpendapat bahawa penyapu itu adalah lambang menyingkirkan orang Melayu ke laut. Tetapi dalam masyarakat orang Melayu, penyapu mempunyai konotasi yang tidak baik, iaitu membawa sial. Ada yang mencaci dan meludah dari atas lori ke arah orang Melayu di tepi-tepi jalan. Sementara itu, di Jejang Kepung pula, perarakan kematian akibat sakit tua seorang bangsa Cina diarak sepanjang kematian itu bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dan menghina orang Melayu. Selasa 13 Mei 1969, Ye Tek Chee selaku Presiden Gerakan telah memohon maaf di atas keterlanjuran ahli-ahlinya melakukan kebiadaban semasa perarakan. Tapi permohonan maaf itu sudah dianggap terlambat. Di rumah Datuk Harun, UMNO telah mengadakan perarakan balas pada waktu pagi yang mengakibatkan terjadinya peristiwa ini, iaitu 13 Mei 1969. Hal ini menyebabkan kerana perasaan emosi yang tinggi dan kurang kawalan dari kedua-dua pihak. Perarakan ini walau bagaimanapun tidak dirancang. Datuk Harun cuba mententeramkan keadaan, namun individu yang kumpul pada ketika itu telah pun membawa senjata pedang dan parang panjang dan hanya menunggu isyarat rambu hijau dari Datuk Harun untuk mengamuk. Ketika mereka sedang berkumpul, cerita-cerita tentang kebiadaban ahli parti gerakan dan DAP tersebar dan meluap-luap. Jam 3 petang, datang berita kejadian pembunuhan orang Melayu di setapak yang hanya 2 km dari rumah Datuk Harun. Jam 4 petang pula, 2 pemandu motosikal berbangsa Cina yang melalui jalan Kampung Baru telah dipancung. Sebuah band membawa rokok telah dibakar dan pemandunya telah dibunuh. Pemuda-pemuda Cina yang dikatakan dari PKM dan konsekuensi gelap telah bertindak balas dari kejadian ini. Mereka ini lengkap dengan pelbagai senjata besi, tombak dan lembing, berparang di hujung seperti dalam filem lama Cina. Kerusuhan besar terjadi iaitu mereka membunuh orang-orang Melayu di sekitar Kuala Lumpur. Perintah darurat telah dikeluarkan. Semua orang tidak boleh keluar dari rumah dan pasukan polis pula berkawal di sekitar Kuala Lumpur. Tentera Regimen Ranger lebih awal dikerahkan menjaga keselamatan sekitar Kuala Lumpur. Pasukan FRU telah dikeluarkan dari kawasan Kampung Baru dan askar dari Regimen Ranger telah mengambil alih. Malangnya, pasukan ini terdiri daripada Melayu, Ipan, Cina, India dan lain-lain untuk menembak orang Melayu dan menyebabkan orang Melayu semakin meradang. Ketua Regimen Ranger pada waktu itu dikatakan seorang berbangsa Cina dan pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan Kampung Baru dan lain-lain mengamuk merasakan diri mereka terkepung antara orang Cina dan askar Regimen Ranger. Beberapa das tembakan turut ditujukan ke arah rumah Menteri Besar Selangor. Melihatkan keadaan semakin genting, akhirnya Regimen Ranger dikeluarkan dan digantikan dengan askar Melayu. Beberapa bangunan rumah kedai di sekitar Kampung Baru, Jalan Tunku Abdul Rahman telah dibakar. Pentadbiran telah diambil alih oleh askar Melayu. Malangnya, beberapa askar Melayu telah masuk ke kedai Cina dan mengambil harta benda di sana. Ada yang berkata bahawa askar Melayu itu berpakaian biasa, bukannya berpakaian tentera. Namun, kesahihannya tidak dapat dikenal pasti. Dikatakan juga, ramai orang Cina dibunuh dan dicampakkan ke dalam lombong biji timah. Kononnya,
ada rakaman televisyen beberapa pemuda Cina ditangkap dan dibariskan di tepi lombong kemudian dibunuh. Bagaimanapun, sehingga sekarang tiada bukti berkaitan dengan rakaman tersebut. Panggung konjen telah dikepung oleh pemuda Cina dari Kongsi Gelap di Jalan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung tersebut. Namun begitu, iklan tersebut dalam bahasa Cina. Oleh kerana penonton Melayu tidak memahami iklan yang dipaparkan, hal ini menyebabkan ramai orang Melayu mati. Antaranya, termasuklah 2 askar Melayu yang tinggal di Sungai Ramang, Kajang. Menurut saksi kejadian, ini bagaikan sudah dirancang dengan baik. Pegawai polis yang bernama Rahim juga berada di panggung itu terkena tetakan di kepala dan berpura-pura mati. Beliau merupakan saksi yang masih hidup. Akibat daripada itu, orang-orang Melayu mulai bertindak balas dan dikatakan kepala orang Cina yang dibunuh diletakkan di atas pagar. Abdul Rafai alias bersama rakannya dari Semenyi yang datang dari Kuala Lumpur turut terperangkap dan terkejut dengan rusuhan kaum yang tidak disangka-sangkakan. Mereka juga turut melangkah-langkah mayat yang telah terbunuh di atas jalan. Kabar angin mengatakan bahawa tentera Sabil dari Sungai Manik hendak datang ke Kampung Baru namun tersekat. Begitu juga dengan tentera Selempang Merah dari Muar dan Batu Pahat. Tersekat dan disekat oleh polis di Balai Polis Kajang dan Ceras. 4 orang kiai di sekitar Kampung Baru mengedarkan air jampi dan tangkal penembak, iaitu ilmu kebal dengan harga yang agak mahal. Tapi sebenarnya mereka mengambil kesempatan daripada keadaan cemas tersebut. Menurut kiai tersebut, siapa yang memakai tangkal penebatnya akan menjadi kebal dan boleh terbang-terbang. Apa yang pasti, askar Melayu sahaja yang telah menyelamatkan orang Melayu di Kampung Baru. Ketika itu, angka rasmi menunjukkan 196 orang mati, 439 cedera, 39 hilang dan 9,143 ditahan serta 211 kenderaan musnah. Tapi ada spekulasi mengatakan sekitar 700 orang telah mati terbunuh semasa kejadian. Negara telah mengisytiharkan darurat pada malam 16 Mei 1969 di seluruh negeri dan Majlis Gerakan Negara Makiran terbentuk di bawah pentadbiran Tun Abdul Razak. Peristiwa 13 Mei ini telah menyebabkan Tunku Abdul Rahman dipersalahkan secara keseluruhannya. Ketika 13 Mei ini berlaku, Tunku Abdul Rahman baru pulang dari meraihkan kemenangannya di Alor-Star. Beliau meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri pada tahun 1970. Kesan daripada peristiwa itu, pilihan raya 1969 diadakan semula dan memberi kemenangan 2/3 semula kepada kerajaan yang memerintah. Barisan Nasional dan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dibentuk. Beberapa ahli politik yang dianggap berbahaya telah ditahan melalui Akta Keselamatan Dalam Negeri ISA. Terjadi berdarah 13 Mei 1969 perlu menjadi iktibar pada rakyat Malaysia. Ini kerana ia merupakan insiden yang melakukan pesan bahawa rasa saling hormat menghormati antara kaum merupakan resepi paling penting dalam menjaga keharmonian negara. Ramai di kalangan kita seolah-olah enggan menerima kenyataan bahawa peristiwa 13 Mei 1969 telah menjadi salah satu peristiwa hitam yang tercatat dalam sejarah negara. Namun begitu, ada juga segelintir para pemimpin terdahulu cuba untuk memadamkan sejarah tersebut agar generasi akan datang tidak pernah tahu apa yang berlaku pada 13 Mei 1969 di Kuala Lumpur. Tetapi kita lupa bahawa kita boleh melupakan sejarah, sebaliknya sejarah tidak pernah melupakan kita. Hari ini, kita seakan mengabaikan hubungan antara kaum, malah saling tuduh-menuduh, fitnah-memfitnah, malah sudah juga wujud riak-riak perbalahan melibatkan kaum. Cuma riak-riak tersebut belum cukup untuk menjadi gelombang pergaduhan. Ini mungkin kerana mereka lupa akan peristiwa yang berlaku pada 13 Mei 1969 yang mana telah banyak merenggut nyawa yang tidak bersalah. Oleh itu, sudah tiba masanya kita menyambut setiap kali 13 Mei dengan satu acara yang membolehkan seluruh rakyat Malaysia ini mengingatinya dengan harapan dapat memberi iktibar dan pengajaran kepada mereka. Sekian sahaja dokumen kali daripada kumpulan kami, iaitu peristiwa 13 Mei 1969 perusahaan kaum di Malaysia.